Hai, Assalamualaikum semua. Okay, ni adalah short vlog aku. Vlog aku ni menceritakan hari-hari aku semasa di kuarantin dan bagaimana hidup di kuarantin. Kat sini juga aku ada share apa itu COVID, seluk-beluk COVID. So, ya, saksikan. Ini adalah carta bagaimana coronavirus tersebar dalam kes Izwi Hamid Ramli. Kes 358 adalah kes import B, di mana import B adalah individu yang tidak dapat dikenal pasti dan ia juga tidak tahu bahawa dirinya sudah dijangkiti. Kes Izwi Hamid adalah kes 405 di mana ia dikategorikan juga sebagai import B. Kes 479 dan 509 adalah kes import D di mana ia juga dikenal pasti sebagai kontak rapat daripada kes 405 iaitu import B dan ia menjadikan import D bertukar menjadi import B2. Dan pengeluaran kes terakhir adalah kes 560 dan 561 di mana ia adalah kes kontak rapat daripada kes 479 iaitu kes import B2. Okay, hai. Hari ni saya nak share sedikit lah. Pada 31 hari bulan 12, saya naik bas Sunny Express dan saya pergi ke Kuala Terengganu. Lepas tu, tiba-tiba bila saya dah sampai ke Maman pada 2 hari bulan, saya sampai ke Maman. Dan saya dapat call daripada Jabatan Negeri Terengganu yang saya ni ada berkait dengan seorang positif COVID-19, iaitu dalam pasal itulah saya kena ambil swab test sebab saya duduk dekat dengan dia, maksudnya 4 jarak yang ke belakang, saya yang belakang sekali. So petang semalam saya dapat call, itu pada 3 hari bulan 1 2021, saya dapat call daripada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu yang saya ni ada close contact daripada COVID-19 punya person. So pada hari ni, pada pukul 9 tadi, saya pergi buat swab test yang rodok kat hidung tu kan. Dan semasa swab test tu agak pedih lah sebab dia ambil satu batang tu, lepas tu dia jolok dalam hidung, dia jolok sampai kena dekat hujung tu, lepas tu dia pusing. Okay. Come. Ya Allah, dia rasa time tu masa dia sampai dekat hujung tu, dia rasa Is it a bit? Allah, sakit kepala, sakit urat, maksudnya urat kepala ni menarik tau. Tak tahulah, lain orang lain cara. Masa sebelum swab test malam tu, Inspektor Arif tu dia ada beritahu, Inspektor Kesihatan Arif, dia kata prepare lah baju-baju, siapkan kemas, mungkin awak kena quarantine dekat DITC, iaitu Darul Iman Training Center, dan di sinilah saya quarantine kemungkinan 10 hari, dan test tu kemungkinan keluar result dalam 3 atau 4 hari. So boleh tengok video yang saya pergi quarantine, maksud video saya pergi COVID test, tapi saya tak test. Tapi saya tak boleh rakam. Okay, dia tak dibenarkan. Okay, hari ni 4 bulan nak di hospital. Klinik batu setengah. 2 batu setengah. Benda? Klinik apa? Klinik batu 2,5. Klinik batu 2,5. Nak pergi buat swab test. COVID sekali, takut kena quarantine dekat Teluk Galo. Sekarang berada dekat klinik, kita nak buat swab test. Okey, cuaca hujan dan orang yang buat swab test dalam 10 orang. Tadi aku cuba rakam untuk buat swab test tapi masih tak bagi. Okay, sekarang pukul 10.29. Okay, ni on the way nak pergi ke DITC. Sejuk lah. Okay, siapa ada tempat quarantine? Ni tunggu pendaftaran, lagi masuk. Okay, siapa ada bilik 2001. Ini tempat dia bersih lah juga, kira nice, ada aircon, nice lah. Tapi lansir tak ada, nak tidur ni seram sikit lah. So berkuarantin je. Ini ialah day 1.
Day 1 I've been quarantine seumur hidup. Nasa boleh layan Netflix. Kalau tak ada Netflix, tak ada line, pisang aku mak. Tak tahu nak buat apa. So alhamdulillah lah. Walaupun line dia macam H, dia tak adalah 4G, dia H, tapi boleh layan Netflix HD quality. Itu yang terbaik. Itu dia makanan dah sampai. Duk tunggu je makanan. Saya lapar. Okey, makanan untuk hari pertama saya ialah lauk gulai ayam. Kan? Gulai kuning, macam gulai ayam lah. Dengan nasi. Nasi okey lah, dia caring, dia ada sayur kubis, dia bagi apple, dia bagi timun, nasi dengan sambal belacan. Inilah hari-hari selama 10 hari. Doa ada hujan. Dalam masa yang sama boleh ambil ketenangan. Makan seorang, tidur seorang, semuanya seorang. Menu untuk malam ni, selamat menjamu. Sedar tak sedar dah malam. Esok masuk hari kedua karantin. Hai, selamat pagi. Okey, hari ni ialah hari kedua karantin aku. 5 hari bulan 1. Okey, aku ni bukannya morning person, tapi bila duduk sini, dia terbangun awal. And I got some breakfast. Air kopi dengan roti canai. Okay, hari ni lunch dia bagi potongan limau, lepas tu sambal belacan, ikan masin, sayur kubis dan gulai daging. Bismillah. Cermin agak kotor, malah nak tak. Hai, selamat datang. Hari ni hari kedua aku karantin, and voila, everything is great. Nak cakap sakit, antara simptom adalah rasa tadi, tapi dia ada rasa kering tekak sebab mungkin pasal aircon terlalu sejuk. Bangun pagi dia rasa kering. So sekarang ni menunggu barang keperluan yang aku request dengan family, seperti video. Okay, so barang yang aku minta dengan family dah sampai. Biskut Julies, Panadol in case aku rasa pening apa kan, kita boleh ambil ni. Tisu ni sebab bila makan tangan sebab minyak, boleh lah lap-lap. Lepas tu cermin ni kotor, rasa macam nak bersihkan, bukan untuk benda lain mamam. Ni adalah dipanggil tanah liat putih. Dia tanah liat tapi warna putih, jarang ditemui. Okay, ni boleh dibuat sebagai ubat. Ni adalah ubat my family punya ubat. Nak cakap alhamdulillah, dengan izin Allah banyak penyakit dah sembuh bila pakai ubat ni. Tapi janganlah taksub dengan ubat. Kita kena tawakal, yakin dengan kuasa Allah. Pakai ubat ni, insya-Allah dia baik. Okay, so siapa yang nak boleh DM WhatsApp aku. Okay, next, selimut. Selimut pun aku minta. Okay, selimut aku ni dulu warna pink. I don't mind, I like. Sebab selimut kat sini aku jadikan dia tirai. Sebab kau nak tengok lah, dia terbuka luahan tu. Nanti orang luar nampak aku. Memanglah tingkat dia hitam kan. Satu lagi nak tidur malam mesti tak senang, tenang. So yeah, next is extension. Dan aku minta speaker. Yang sabun. Sabun ni sabun di bilik mandi. Sabun di bilik mandi. Sabun. So tu sajalah. Okay, nanti nak lap cermin ni, bagi bersih sikit. And aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tak tahu nak buat apa sampai terfikir nak install TikTok. Nak tengok TikTok, main sekali, kemungkinan tak tahu lah. Nang hinahanap mo, pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam.
So I hope I will get well soon. InsyaAllah doakan aku dan family dan kawan aku, semoga dijauhi daripada COVID ni. Semoga keputusan aku ni negatif. InsyaAllah. Amin. Risau ke dah? Risau ke dah? Okay, makan malam untuk kuarantin hari kedua. Nasi lemak ayam, sup, roti Twinkies dengan air apple. So, enjoy the dinner. Cermin kelabu sikit sebab kotor. Nanti saya cuci. Okay guys, aku dah lap cermin ni. Terang sikit daripada sebelah ni kan. Okay lah tu. Okay, hari ni adalah hari ketiga aku di karantin bersamaan dengan 6 hari bulan 1 2021. So now tunggu lunch. Air pun dah habis. Tadi tengok kat luar air masak habis. So tunggu nanti. So kita rembak air masak banyak-banyak. Ke nak minum ni hand sanitizer. So cuaca mendung. Hujan lebat pagi tadi. Sekarang tak hujan. Nanti hujan balik. 1 hour later. Sekarang ni hujan lebat. Makanan tengah hari untuk karantin hari yang ketiga. Aku dapat nasi orang kahwin, iaitu nasi minyak. So, enjoy your meal. Hai, selamat malam. Menu untuk malam ni daging masak merah, ikan apple, sup. Petang tadi mak ada call aku and borak-borak pasal ni lah. Dan aku tiba-tiba cakap mak, aku dah bosan makan ayam hari-hari kan. Rindu kat rumah nak makan ikan. Dan suddenly tonight Alhamdulillah aku dapat ikan. Tapi itulah, nak makan pun macam tiba-tiba tak ada mood. Sebab aku dapat tahu yang deri bau aku semakin pudar. Aku cuba hidup sup tapi tak ada aroma. Aku cuba hidup daging merah, tak ada aroma. Semua tak ada aroma. Dan tester yang paling terbaik, uji kajian terbaik aku cuba minyak wangi. Hai, aku tak tahulah sama ada macam tiba-tiba ataupun ada berkait dengan kes ni kan. Tak apalah, aku mampu berdoa je semoga aku ni tak ada apa-apa. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin perasaan je. Hai semua. Hari hari ni adalah hari keempat aku di karantin 7 hari bulan 1. Sekarang pukul 12 lagi. Hari ni aku agak cakap kesal tu. Kesal lah juga. Sedih, hiba semualah. Okey. Aku digemparkan dengan berita pagi tadi. Pagi tadi aku tiba-tiba bangun pagi. Okay, sorry. Tiba-tiba pagi tadi aku tersedar awal. Then aku macam tertanya-tanya kan, keputusan aku sebelum ni macam keputusan seringan aku. And aku dapat call daripada mak aku yang diorang nak berpindah. Sebab dekat Maman sudah banjir. Dekat rumah aku dah banjir. Boleh tengok video. Orang tengok budak-budak main air tu. Lepas tu aku dapat call dan mak aku cakap yang result aku dah keluar. Jabatan Kesihatan Negeri dengan Kemaman dia ada call. Mak dia ada cakap keputusan dah keluar yang aku negatif. Siapa tak suka kan bila dapat result negatif? Siapa tak gembira kan? Siapa tak happy? Aku happy gila yang tu. Aku gembira sampai aku bagi tahu aku punya bestie. Aku tahu aku punya close contact aku lah, kawan aku semua tu kan. Gila tak happy kan besar result negatif. Tapi nak buat macam mana, aku sangkakan pelangi tu kekal lama untuk aku tengok keindahan dia. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana kan, pelangi tu hanya muncul sekejap saja. A few moments later. So aku dapat call daripada mak aku lagi. Mak aku say sorry, dia salah dengar apa keputusan. Sebenarnya result aku ni positif. Aku tak tahu tentu aku nak sedih ke apa kan. Aku tak tahu nak cakap apa. Yang sebenarnya my mom tak salah dengar. Tapi
KKN yang sebenarnya saya nak bagi info tentang keputusan saya. At the first dia kata keputusan saya ialah negatif. And then selang dalam 1 jam macam tu, tiba-tiba dia call balik mak aku. Then dia kata yang sebenarnya keputusan aku ni positif. So itulah yang sebenarnya. So it's not my mom fault. Okay, so maybe ni silap aku jugalah. So tak ambil caution sangat. So macam mana, sendiri buat sendiri lalulah. Aku hanya mampu berdoa semoga kita dapat betul lah. Sebab itulah dalam 2-3 hari ni aku rasa macam batuk. Tak adalah batuk kan, dia sakit tekak. Dan semalam aku dapat tahu yang deria bau aku atau aroma bau aku tak sampai. Sekarang ni aku dah siap kemas semua. Okay, apa semua. So nanti dalam lepas lunch maybe dia akan call aku dan dia akan bawa aku ke tempat semula untuk dikerti sebagai orang yang positif. Okay, ni adalah lauk terakhir aku di DITC. Nasi gula, telur masin, sayur kacang. Pernah aku lap cermin ni. Akhirnya aku dipindahkan. Tunggu masa dia nak ambil je. So, jangan sedih-sedih. Apa yang berlaku ni mungkin ada hikmah. Mungkin ni ujian bagi aku. Bukan akulah. Aku, family, kawan aku dan sesiapa yang rapat lah kata. Whatever happen, always be cheerful. Jangan sedih, jangan murung. Okay, nanti berlaku macam-macam. Walaupun hati ni berat menerima cakap ujian ni, tapi dalam masa yang sama kita kena terima dengan terbuka lah. Kata ujian Allah ni. Mungkin ni satu pengajaran bagi aku. Okay guys, sekarang aku dah nak pergi daripada DITC ni dan nak berpindah ke hospital kat Tengah-Tengah Road. So barang-barang aku nak bawa. Sekarang ni pukul 1.16. So semoga dipermudahkan segala urusan. Bye. Okay guys, sekarang aku dah naik ambulance. First time ever in my life naik ambulance. Tembok lagi je. Kita naik ambulance. Two hours later. Okay, sampai dah tempat quarantine kat Ulu Terengganu. Hospital Ulu Terengganu. Masa tak lagi lah. Kucing. Dia tinggal aku seorang luar. Hey! Okay, sekarang dekat hospital Ulu. Okay, hari ni 3 orang dah keluar. Aku baru masuk. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Ini hari kelima aku di quarantine bersamaan 8 hari bulan 1. First hari ni, dia biasa-biasa je first ini. Aku first hospital. Well, okay, dia nak ambil darah banget. Nak ambil darah. Nak ambil darah lagi. Okay, sekarang sebelah 29. Dia bawa sejenis alat mesin apa tah. Dia nak scan jantung aku. Okay, lauk untuk malam ni terdapat ikan. Ikan. Tomorrow for sure. Hari ni adalah hari ke-6 aku di karantin bersamaan 9 hari bulan 1 dan sekarang pukul 9.55. Time ni aku baru sudah mandi dan aku nak guna cermin tapi aku terrekod pula. Sorry lah. Breakfast hari ni aku dapat bihun and say hi to Pakcik Johari, kawan baru aku. And setakat ni deria bawah aku still tak ada. Untuk lauk tengah hari ni dia bagi 2 biji telur, sambal telur, sup dan sayur petola and timun Cina. Itu saja. Untuk makan malam hari ni aku dapat KFC daripada wok sebelah and then sebiji limau. Okay, aku kat sini aku tak boleh nak rakam mana, so sebab itulah sikit aku tak. So walah aku dapat lauk ikan. So selamat menjamu selera. Bismillah. Hai, selamat pagi. Okay, hari ni adalah hari ke-7 aku di karantin bersamaan dengan 10 hari bulan 1. So pagi-pagi kena exercise sikit
Tapi aku malas baring. Saya lagi rumah di kuarantin. Ni saya tebal dah. Okey, aku baru je dapat info daripada nurse tadi yang aku akan dipindahkan ke institusi kejururawatan esok kerana risiko aku rendah. So, walah, pindah lagi. The next day. Aku baru je settle daftar di pusat kuarantin yang baru dan ambil darah tadi. So, aku baru je sampai dari Hospital Hulu Terengganu ke institusi kejururawatan. So, ya. Okey, hari ni adalah hari ke-8 aku di kuarantin bersamaan dengan 11 bulan 1. So, aku nak cari bilik aku iaitu B09. Kita masuk. Okey, ni adalah bilik aku di kuarantin di institusi kejururawatan. Okey, tempat dia macam bilik para jururawat yang belajar di sini. Dan aku stay dengan seorang pakcik daripada madrasah Kubang Bujuk. Ni adalah tempat aku solat dan ni adalah tempat aku tidur. Macam ni lah aku tidur. Sorry lah, sepas sikit. Sila lelaki kan. Okey, selamat pagi. Hari ni berapa bulan dah? Ya, ni 12/1. Hari kedua aku duduk dekat Kolej Kesihatan di Hospital Besar Terengganu. Sekarang 9.36. So sekarang ni diri aku dah semakin pulih, alhamdulillah. Sekarang tunggu member lagi buat test. Okey. So insya-Allah dalam 2-3 hari lagi aku akan keluar dari sini dah. Kalau aku tak ada sebuah demam apa, insya-Allah. Amin. Okay, now aku round-round sikit dalam kawasan ni. Ni aku berada di tingkat atas sekali. Ni aku jalan-jalan. Ni tempat dia. Luas kan. Kat tengah ni padang. Sekarang 10.35. Aku check tadi, alhamdulillah tak ada sebarang simptom. So maybe esok atau lusa aku boleh keluar kalau tiada apa sebarang simptom lain lah yang detect dekat aku. So far aku duduk sini tak adalah macam bosan sangat kan, sebab kau boleh berjalan, at least maksudnya bergerak lah sikit. Aku berdekatan dengan Hospital Besar Terengganu. Dia ni bahagian belakang, dekat dengan pantai. Betul-betul tepi pantai. Alhamdulillah aku dapat pot yang baik untuk lepak sikit. Ambil udara segar. Oh, sedapnya. So kena tengok ada orang dekat bawah sana. Okay, kalau kat tengah ni adalah ruang terbuka. Kalau korang tengok, okay, kat bawah ni ada beberapa orang Cina. Diorang ni memang aktif sikit. 6.5 hours later. Dagangan ni boh. Banyak makanan ni boh. Aduh. Ni makan ni berapa hari ni? Banyak tu. Tu. Okay, inilah keadaan malam kuarantin kat sini. First day rasa macam seram, tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Tandasnya aku kat sini. Ni bilik aku, B9. Okay, malam ni lah duduk sini. Ni malam terakhir. So kita ngopi dulu. Ngopi dengan Milo, biskut. Ngopi dengan member. Biskut tengok bagi. Okay, sebenarnya malam terakhir kita Maggi dulu. Menu malam lah. Okay, menu malam terakhir kat sini. Tengok apa dia? Maggi import. Sebab bosan sangat biar main wah. Pukul 1 esok keluar. Ni pukul 1 dah tidur lagi. Dah tidur lagi. Ya, ini hari last aku dekat kuarantin kat sini. Alhamdulillah, so, tak ada masalah. Boleh balik hari ni. Senang is cool. Jadilah seperti burung ni, bebas COVID. Member kita balik dah. Dapat congratulation pula. Aku dapat dah surat ni. Tunggu nak balik. Okey, selamat maju jaya.
Eventually. Okay guys, hari ni 13 bulan 1. Okay, hari ni adalah hari last aku quarantine kat sini. So ni aku dah nak balik rumah, aku bebas. Dah. So ya, bye. Okay, terima kasih banyak doktor. Okay. Ada apalah kata, terima kasih banyak lah abang jaga saya semua. Okey, sini putih tu lah. Tarik gitu. Okey, terima kasih banyak ah. Assalamualaikum. Okey, itulah video hari-hari saya di karantin di tempat 3 yang berbeza, iaitu di ITC, Hospital Hulu Terengganu, dan Institusi Kejururawatan Hospital Besar Negeri Terengganu. So in the next video saya akan menceritakan sedikit apa itu COVID. Lepas tu simptom-simptom dia, and then ubat dia, test yang digunakan untuk mendapatkan keputusan COVID-19, berapa lama COVID tu akan duduk di dalam badan kita. So semuanya saya akan beritahu selepas pada video ni. Jadi WHO Tan Sri, dia telah keluarkan satu panduan untuk kita. Jadi dikatakan kalau pesakit yang positif, pesakit tu dimasukkan ke hospital, kita asingkan dan kita beri rawatan. Dan infectivity ataupun kebolehjangkitan tu hanya setakat hari ke-10 je. Lepas hari ke-10 dah tak ada kebolehjangkitan dah. Tetapi virus tersebut mungkin dikesan dengan PCR, tapi virus yang mati ataupun fragmented cebisan virus yang mati masih boleh dikesan oleh PCR. Tetapi kalau hari ke-10 tak ada gejala, berarti dah virus tu tak berjangkit dah. Jadi kalau macam tu kita boleh discharge hari ke-14. Tapi WHO kata 10 hari. Tapi kita lebih konservatif 14 hari. Kalau 14 hari kita discharge. Regardless PCR positif ke tak positif tu tak penting. Positivity dengan infectivity itu berbeza. Yang kita pentingkan adalah infectivity. Kalau kita discharge tak payah quarantine lagi. Jadi dia boleh balik macam biasa. Berarti kalaupun PCR dia positif dan yang tu ialah virus yang mati, cebisan virus yang mati masih dikesan di PCR. Okey, COVID ni korang tahu bahawa dia ni ia merebak daripada sentuhan, bukan daripada pengudaraan. Tapi based on apa yang saya baca dalam MySejahtera tu, dia kata benda ni boleh merebak jika kita duduk di kawasan yang tertutup lebih daripada 2 jam. Seperti macam situasi saya lah, saya naik bas dan saya duduk dalam bas tu lebih daripada 2 jam. Walaupun saya terkena daripada orang yang positif tu 4 seat ke belakang, tapi saya nak terkena juga. Nak cakap saya sentuh permukaan dalam bas tu, tapi memang saya jaga dan saya tak sentuh langsung sebarang permukaan, dan saya selalu pakai hand sanitizer. Saya tak sentuh mana-mana permukaan lah, tapi dah nak terkena. Dan so nak buat macam mana kan? COVID-19 akan berada dalam badan kita. Sisa-sisa dia tu dia akan berada dalam badan kita selama tempoh paling lama ialah 3 bulan. Apa yang saya cakap ni bukannya saya main hentam, tapi based on what Dr. Nur Hisham dia bersidang dengan Perdana Menteri lah. Simptom-simptom yang jelas menunjukkan kita ni positif ialah salah satunya adalah deria bau. Ini based on apa yang saya kena lah. Okay, saya semua hidup saya tak pernah kehilangan deria bau. Tapi semenjak saya kena positif COVID-19 ni, deria bau saya hilang pada hari yang kelima. Dan simptom lain ialah seperti demam, batuk, sakit tekak. Tapi nak bercakap pasal simptom sekarang ni, nak bandingkan COVID dulu dengan COVID sekarang. COVID dulu dia memang tunjuk simptom dengan jelas seperti demam, sakit tekak, apa semua tu. Tapi sekarang ni benda tu dah tak menunjukkan sebarang simptom. Sebab orang yang sihat walafiat pun dia boleh dijangkiti. Maksudnya orang yang sihat walafiat dia boleh terkena as a positive person. Ni saya cakap sebab saya tengok sendiri, okey. Masa saya di kuarantin tu ramai je orang yang sihat walafiat, tak sakit, tak ada apa-apa. Keputusan dia ialah positif. So saya cakap benda ni orang yang sihat pun boleh terkena lah sekarang. So sebab tu benda ni kita tak boleh main-main. So jenis swab test yang digunakan dalam nak menentukan keputusan kita sama ada negatif ataupun positif, at the first dia akan menggunakan RT-PCR. Dia akan colok di lubang hidung dengan tekak.
Kalau swab test jenis RTK, dia akan mengambil sampel dekat hidung sahajalah. Apa perbezaan antara dua ni ialah kalau PCR ni keputusan dia agak lambat dalam tempoh 3-4 hari nak dibandingkan dengan RTK ni dia ambil 24 jam boleh dapat keputusan tu. Tapi ketepatan RTK ni ialah kurang daripada PCR sebab PCR ni ketepatan dia dalam 90% lah saya jangka. Kalau RTK ni pula dalam 70% lah ketepatan dia dalam test tu. Sebab tu keputusan dia keluar dengan cepat. So kalau di Terengganu ni dia akan buat 2 kali swab test. Kalau orang tu negatif dekat swab test yang pertama, so second swab test tu kalau dia negatif juga, barulah dia dikategorikan sebagai negative person. Kalau lah first tu dah dapat keputusan as a positive, so dah tak ada second swab test lah. Kalau di negeri lain saya tak pasti dia buat berapa kali swab test. Okay, kalau Terengganu memang buat 2 kali. Kalau ubat COVID ni, sebenarnya COVID ni memang tak ada ubat. Okay, apa yang saya expect bila saya masuk di Hospital Hulu Terengganu akan beri saya ubat COVID atau macam cucukkan vaksin ke apa kan. Tapi benda tu tak ada sebenarnya. Okey, sebenarnya ubat COVID ni ia bergantung 100% kepada antibody kita sendiri. Kalau lah antibody kita ni rendah, so jangka masa untuk kita sembuh daripada COVID ni agak lama sikit lah. Kalau antibody kita kuat, lepas pada 10 hari tu automatically korang dah sihat dah. Tapi semasa korang di kuarantin tu, korang akan diambil daily check up seperti tekanan darah, suhu dengan kadar oksigen dalam badan. And then setiap hari dia akan tanya kita simptom-simptom yang kita alami lah. Kalau orang positif, first masuk ni dia akan ambil sampel darah dengan dia akan scan jantung. Okay, untuk tengok adakah COVID ni merebak dalam jantung kita ni secara besar ataupun secara kecil. Tapi kenapa KKM dia tak memberitahu secara umum yang COVID ni tak ada ubat? Sebab kalaulah kerajaan atau KKM beritahu ni secara umum, maybe masyarakat akan mengambil mudah lah. Contoh dia dah tahu benda ni tak ada ubat, okey, benda ni tak ada ubat, and then benda ni boleh dikarantinkan sendiri dekat rumah. So buat apa nak takut kan? Kalau kena kita just karantin diri kat rumah. Benda tu silap sebenarnya. Sebenarnya bila orang yang positif COVID ni dia diambil dan dipusatkan di tempat dia, mereka buat ni untuk cegah lagi diri kita daripada kena COVID ni lagi teruk. Okay, sebagai contoh, kalau korang karantinkan diri korang sendiri dekat rumah, and then tiba-tiba keesokan harinya korang sesak nafas, maksudnya kadar oksigen dalam badan korang tu rendah, nak tunggu ambulans datang ke rumah, takut kadar oksigen dalam kita ni tak sempat dengan hayat hidup kita ni. Sebab benda ni kita tak expect sejauh mana dia akan efek dekat kita punya tubuh badan. So benda ni adalah langkah menjaga-jaga. Satu lagi, COVID ni adalah sejenis virus yang dia akan cari perumah baru. Contoh dalam masa 10 hari dia tak jumpa perumah baru, automatically dia akan mati dalam badan kita. Tapi sisa dia setia ada dalam badan kita selama at least 3 bulan. So sedikit pesanan saya kepada masyarakat dan orang-orang di luar sana, jikalah orang rapat korang atau jiran-jiran korang yang terkena dengan positif ni, janganlah korang bagi efek negatif. Maksudnya korang downkan dorang, korang bagi kata-kata melemahkan semangat dorang. Okay, so benda ni kalaulah terkena dekat orang ni, korang jangan pandang rendah, korang jangan hina dorang. At least korang kena bagi kata-kata semangat. Okay, semoga cepat sembuh, semoga tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, bagi kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif yang boleh menjatuhkan orang punya semangat. So korang janganlah takut kalau berhadapan dengan kawan-kawan atau jiran-jiran yang bekas positif ni. Diorang dah tak ada apa-apa dah kalau lebih pada 10 hari atau 14 hari. Melainkan kurang daripada 10 hari, yang tu korang nak marah, korang kena marah. Okay. So setakat di sini sahajalah video saya mengenai hari-hari saya di kuarantin dan info bersama COVID. So saya nak minta maaf banyak-banyak jika apa info yang saya sampaikan adalah tidak betul, ada salah faham. Okay, saya just random share info yang saya tahu based on apa pengalaman saya semasa dikarantinkan di 3 tempat yang berbeza dan as a positive person. So betul dan silap dia tu, kalau ada betul boleh dia boleh pakai, kalau ada silap tu mohon dibetulkan. So sama-sama kita kongsi ilmu ni. Saya nak minta semua tolong ringankan tangan untuk share video saya. Okay, semoga kita dapat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.